Kesempatan kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. 天父啊，感谢你，我们可以一起来学习你的话语。 Mari Tuhan tolong kami yang terbatas, kami yang lemah ini. 主啊，求主你帮助我们这些有限的人， Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. 借着圣灵来关照我们， Pakai kedua hamba-Mu menyampaikan berita firman Tuhan, 使愿你两位仆人来传讲你的信息， supaya setiap kami boleh diberkati. 让我们每个人都得到祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Jemaat silakan duduk kembali. 大家请坐。 Shalom, selamat pagi. 大家好，早安。 Mari saya ajak kita membaca surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 我们来看哥林多前书第哥林多前书。 Minggu ini gereja menetapkan tema anugerah dan pelayanan. 今天我们教会的主题是恩赐与侍奉。 Mari kita belajar dari seorang rasul yang dipakai Tuhan, yaitu Paulus. 我们学习保罗的榜样。 1 Korintus pasal 15, 哥林多前书第15章， saya membacakan ayat yang ke-9, lalu ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. 第9跟第10节。 Saya baca mulai ayat yang ke-9 dulu ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat ke-10 bareng-bareng. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kitab Injil, kita menemukan bahwa Tuhan memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya. 如果我们看福音书的话，我们发现到主耶稣基督拣选的12人成为他的门徒。 12 orang ini disebut rasul. 这12个成为门徒。 Jadi rasul di dalam pengertian yang paling sempit, apostolos itu artinya orang yang diutus untuk satu tugas tertentu. Ini bicara tentang 12 murid Tuhan. 这个12个门徒的意思就是被拣选来执行一个特殊的使命。 Tetapi dari kelompok ini, saudara-saudara, kemudian seorang mengkhianati Tuhan dan dia bunuh diri. 然后在这12人中间，一个人出卖了主耶稣，他自己也自杀。 Lalu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama kita membaca bahwa ada 2 orang yang dipilih. Satu yang kena undian, yaitu Matias, akhirnya dipilih untuk menggantikan tempatnya Yudas Iskariot. 然后在使徒行传第1章里面又说，他们研究，然后选了马底亚来代替这个背叛的犹大。 Jadi 12 murid Tuhan jumlah ini tetap terjaga. 所以最后呢，还是整数12个门徒。 Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca surat-surat di dalam perjanjian baru, kita menemukan selain 12 murid Tuhan ini, ada orang-orang lain yang disebut rasul. 但是如果我们看这个全部新约的话，除了这12个门徒，还有别人被称为是使徒。 Menurut surat Galatia pasal 1 misalnya, Yakobus, saudara Tuhan Yesus, itu dimasukkan di dalam kelompok rasul. 按照加拉太书主耶稣基督的兄弟呢，雅各也是被称为使徒。 Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-14, saudara-saudara, di situ disebutkan Barnabas dan Paulus, mereka berdua pun disebut sebagai rasul. 如果看使徒行传第14章，巴拿巴跟保罗他们也被称为使徒。 Jadi ada 12 murid Tuhan disebut rasul, lalu ada paling sedikit 3 orang lagi yang disebut rasul. 除了12位主耶稣基督的自己的门徒，那么还有另外3个人也被列在这个使徒当中。 Paulus adalah salah satunya. 其中一个就是保罗。 Saudara-saudara, kenapa Tuhan pilih Paulus? 弟兄姐妹们，为什么主拣选保罗？ Saudara, Paulus adalah seorang penganiaya gereja. 保罗是一个逼迫教会的人。
Dia adalah orang yang dengan semangat militansi yang begitu kuat pergi mencari, menangkap orang-orang Kristen, memenjarakan mereka. 他非常有一个非常火热的心，要去逼迫，要去捉拿基督徒。 Kenapa enggak misalnya Nikodemus? 为什么不是尼哥底母呢？ Nikodemus adalah seorang cendekiawan Yahudi. 他是一个有知识的人， Seorang yang bukan saja pandai tetapi juga mengerti perjanjian lama dengan baik. 他不单单是一个聪明的人，他也非常明白旧约。 Satu kali dia datang, satu malam dia datang ketemu dengan Tuhan, berbicara tentang kebenaran-kebenaran ilahi. 有个晚上，他来找主耶稣基督，跟他讲关于这个真理。 Dia bilang, Guru kami tahu bahwa engkau pasti orang yang diutus Allah. 他对耶稣说：“拉比啊，我们知道你一定是从那边差派过来的。 Kami tahu karena kami belajar perjanjian lama bahwa orang yang datang dengan kuasa seperti yang engkau perlihatkan itu pasti orang yang diutus Tuhan. 因为我们从旧约里面学习到，如果有能力的从神那样差来的，像你这样，一定是从神那里来的。 Dia adalah seorang cendekiawan yang mengerti firman Tuhan. 他是一个有学问的，也明白旧约。 Dia hanya butuh kelahiran baru untuk menyempurnakan kesalehannya dia. 他只需要一个重生，来能够完全的明白。 Kenapa Tuhan nggak pilih dia? 为什么主没有拣选他？ Kenapa Tuhan nggak pilih Lukas? 为什么主没有拣选路加？ Bukankah Lukas itu seorang tabib, seorang dokter? 那么路加岂不是一个大夫吗？ Bukankah kita berpikir hari ini bahwa dokter adalah satu jabatan profesi yang sangat strategis untuk memberitakan Injil? 当时一个大夫或者医生是非常这个地位非常重要，能够传讲这个福音。 Kenapa Tuhan pilih Paulus? 为什么主要拣选保罗？ Jawaban yang paling benar saudara-saudara adalah ini misteri kedaulatan Allah. 最基本的答案，这就是上帝拣选人的一个秘密。 Tetapi saya pribadi percaya ada alasan lain. 但是我自己个人，我相信也有别的理由。 Tuhan memilih Paulus untuk menjadi satu contoh supaya orang-orang belajar mengerti apa itu artinya anugerah. 上帝拣选保罗成为一个例子，让我们怎样看待、明白恩典的意思。 Saudara-saudara, 12 murid Tuhan itu bukan orang yang luar biasa. 弟兄姐妹们，这12个门徒，他们都是普通的人， Mereka bahkan orang yang di bawah biasa. 或者在中下的人。 Mereka adalah sebagian itu nelayan. 有一些人是渔夫， Ada pemungut cukai. 有的是帅吏， Ada orang-orang lain yang sederhana. 有的是非常普通平常的。 Tetapi membandingkan dengan mereka, Paulus mengatakan, aku yang paling hina. 但是跟他们比较起来，保罗说：“我是最微小的。 Saudara, secara pengetahuan, Paulus lebih pintar dari mereka. ”从知识来看，保罗比他们更聪明。 Tapi Paulus bilang, aku yang paling hina dari antara mereka. 但是保罗说，在他们中间，我是最小的。 Apa alasannya? 什么理由呢？ Alasannya Paulus bilang, karena aku sudah menganiaya jemaat Tuhan. 保罗说：“因为我之前是逼迫教会的。” Saudara, anugerah esensinya itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. 恩典的基本性就是说，一个我们是不配的去接受这个恩典。 Nah saudara, Paulus ini adalah contoh ekstrimnya. Apa arti itu tidak layak? 那保罗就是一个例子来解释什么叫做不配的。 Dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. 他是一个逼迫神教会的人。 Bahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan panggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 甚至主耶稣基督跟他相见的时候，主对他说：“扫罗，扫罗，你为什么要逼迫我？” Ini pertanyaan yang menggoncangkan dia, saudara-saudara. 这个问题非常感动他。 Dia yang beranggap dia sedang melayani Tuhan dengan giat. 那个时候他自己以为他正在很热心的侍奉上帝， Sekarang Tuhan bertanya kepada dia, kenapa engkau menganiaya aku? 但是现在上帝或者主去问他：“你为什么来逼迫我？” Saudara, saya membayangkan ketika Paulus menyadari
apa yang dia perbuat itu. 当我想象到保罗他醒悟过来他所做的一切， Maka yang ada di dalam pikiran dia adalah, waduh celaka aku ini. 那么他里面所想的，我这个人是有祸的。 Seandainya saja siang hari itu ada petir dari langit menyambar membunuh saya, itu sepantasnya. 他在想，我是有祸的人，如果当天中午有从天上打雷把我给劈死的话，是应得的。 Seandainya bumi terbelah, saya ditelan hidup-hidup, itu sepantasnya. 如果地裂开把我吞下去，这也是我最应该的。 Seandainya saya ditangkap, saya dirajam, dilempari dengan batu sampai mati, itu sepantasnya. 如果被人抓起来用石头把我扔死，我也是罪有应得。 Itu pun masih belum cukup untuk membayar hutang dosa saya karena saya telah menganiaya jemaat Allah. 其实还不够，因为我所做的，我已经逼迫了神的教会。 Tapi yang Paulus dapatkan adalah pengampunan. 但是保罗却得到主对他的赦免。 Paulus bilang, kalau aku hari ini ada sebagaimana aku ada, ini adalah karena kasih karunia. 那保罗说：“那么如今我成了何等的人，是蒙的神的恩。” Dari latar belakang kehidupannya, dari latar belakang apa yang dia perbuat, saudara-saudara, inilah contoh yang paling ekstrim. Apa artinya tidak layak? 从保罗的生平，他的背景，我们可以看到什么叫做不配而得的。 Saudara, ketika penghayatannya sampai ke titik itu, 当他真正的感受到他这个不配的人的时候， dia mengatakan, dan kasih karunia itu tidak sia-sia. 所以他说：“上帝给我的这个恩典不是徒然的， Aku tidak mungkin menyia-nyiakan kasih karunia sebesar ini. 我不要徒然而受上帝给我这么大的恩典。” Dan kasih karunia itu mendorong aku melayani dia lebih giat daripada rasul-rasul yang lain. 这样的恩典推动我比别的使徒们侍奉的更加殷勤。 Saudara, apakah ini perkataan kesombongan? 弟兄姐妹们，这是一个很狂妄的话吗？ Tidak. 不是的， Karena Paulus bilang, itu pun bukan karena aku, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang memampukan aku melayani begitu. 因为保罗说，这也不是因为我，乃是上帝的恩典给我这个力量，能够如此侍奉。 Saudara, kita seringkali mendengar istilah anugerah. 弟兄姐妹们，很多时候我们都听到关于恩典这个词。 Kita ini gereja yang berlatar belakang teologi reformasi. 我们教会的神学背景是归正神学。 Salah satu yang kita amini adalah ajaran tentang sola gratia. 其中一个我们所介绍的教义就是唯独恩典， Hanya anugerah. 唯独恩典。 Kita mengatakan kita adalah orang-orang yang mendapat anugerah dari Tuhan. 我们说我们这些人是从神上那边得到恩典的人， Kita mengatakan kita ini tidak layak. 我们说我们是不配的。 Betulkah begitu, saudara-saudara? 是否真的我们如此信呢？ Mengapa ada orang-orang yang melihat kita sepertinya melihat kita adalah orang-orang yang paling layak dikasihi Tuhan? 为什么有人看我们自己，我们觉得是我们配得受上帝的祝福呢？ Kalau kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah, 如果我们是蒙上帝恩典的人， mengapa begitu sering kita menganggap pelayanan ini adalah satu beban, satu siksaan barangkali buat kita? 为什么我们把那些侍奉当作一个重担或者一个折磨对于我们？ Sehingga dengan sengaja, dengan segala macam cara, dengan segala alasan kita menghindar dari 是 pelayanan ini. 我们用种种的理由方法，我们要逃避我们的侍奉。 Kalau kita mengatakan semua adalah anugerah, 如果我们说一切都是恩典， oh tadi kita nyanyikan itu bukan? 就像我们刚才所唱的诗歌， Bukan karena kebaikanmu, kalau mu-nya digantikan dengan ku lebih bagus. Bukan karena kebaikanku, 不是因为我有什么好处， bukan karena kefasihanku, 不是因为我有什么才干， bukan karena kekayaanku, 也不是因为我的财富， bukan karena rupaku, 不是我的外貌， bukan karena semua yang aku punya, 不是因为我所拥有的一切， tetapi karena anugerah. 但是因唯独上帝的恩典。 Kalau betul begitu, saudara-saudara, permisi tanya, apa yang engkau sedang kerjakan untuk Tuhan hari ini? 如果真的我们如此相信，那么请问，今天我们为我们的主所做的是什么呢？ Saudara sedang melayani apa
untuk Tuhan. 你在为主侍奉什么呢？ Paulus bilang, aku mengerti anugerah. 保罗说：“我明白这个恩典， Karena aku adalah orang yang paling tidak layak. 因为我是一个最不配的人， Dan karena itu aku tidak menyia-nyiakan anugerah. 所以我不要忽略轻视上帝给我的恩典。 Hari ini kita mengatakan anugerah, anugerah. 今天我们一直重复的说恩典， Lalu kita melayani Tuhan. 我们来侍奉上帝。 Saudara, kalau memang betul anugerah, kenapa kita harus tengkar kalau rapat? 如果是恩典的话，为什么在开会的时候我们彼此吵架呢？ Kenapa kita harus merasa diri kita yang paling benar? 为什么我们要自己觉得我是最对的呢？ Kenapa semakin lama melayani Tuhan, muncullah orang-orang yang seperti itu? 为什么越来越侍奉上帝越长时间会有这样的人呢？ Kita merasa diri kita paling mengerti kebenaran, kita paling pintar mengkritik orang, rekan-rekan kita sendiri. Bahkan kita mengkritik gereja Tuhan. 我们自以为我们自己是最明白真理的，但是反而我们在那里去嘲笑别人，去对这个教会的侍奉做出许多的指责。 Satu kali Yosua Ting, pendeta Yosua Ting, khotbah saya terjemahkan. 有一次陈世清 陈世清牧师讲道的时候，我为他做翻译。 Dia mengatakan, saudara-saudara, kalau engkau menggembalakan gereja, 30 tahun kemudian, jemaat menjadi semakin tergantung kepadamu, 你就有祸了。 他说，如果你在一个教会牧养了30年，那么会有人越来只有依靠你，那么你这种侍奉你就有祸了。 Celakalah karena kita bukannya membimbing, menggembalakan orang kepada supaya mereka dekat Tuhan, tetapi kita justru mengarahkan mereka kepada diri kita sendiri. 我们有福了，因为把这些群羊带到我们面前，他不断的倚靠我们，没有把他们带到上帝面前来倚靠上帝。 Saudara, betapa sering kita melihat orang semakin lama melayani Tuhan, dirinya menjadi semakin menonjol. 我们看到许多人，他越来越侍奉上帝，却在那边把自己的身份更加显耀出来。 Paulus adalah seorang yang paling balance di dalam pengertiannya, penghayatannya terhadap anugerah, dan di dalam dia melayani Tuhan, dia betul-betul seimbang. 那保罗是最能够保持他的侍奉的平衡，在他的恩典跟他的侍奉里面，他保持了一个平衡。 Tahun lalu saya dengan pendeta Kango ikut sebuah kongres pemuritan di Manila. 去年我跟洛加奥牧师参加在马尼拉一个关于门训的一个讲座。 Saudara, salah satu pembicaranya adalah seorang pendeta umur 80, mungkin 85 begitu. 其中一个讲员是一个牧师，可能有85岁。 Saya ikut dengar dia 2 sesi. 我听他2次的讲道。 Orang ini namanya Robert Coleman. 这个牧师叫 Robert Coleman。 Saudara, waktu saya bertobat tahun 80-an, saya beli satu buku tipis sekali, ditulis oleh Robert Coleman. 80年的时候，我买了一本书，就是这个 Robert Coleman 他所写的。 Itu buku diterbitkan tahun 70-an mungkin. 大概是70多年的时候他出版的。 Itu buku judulnya Amanat Agung Penginjilan. 主题就是大使命Ya, Master Plan of Evangelism. 就是 Rencana Agung Penginjilan. 宣教的大使命。 Nah, saudara, hari itu selama 2 sesi 2 jam setengah, Robert Coleman membahas lagi buku ini. 那一天2个半钟头，这位 Robert Coleman 他再次把他所写的书的内容讲出来。 Saya dengar agak membosankan. 我那边听有点觉得厌烦。 Yang saya lihat adalah seorang pendeta umur 85, dia berdiri di mimbar dengan semangat sekali membicarakan tentang teks amanat agung itu loh. 我看到一个85岁的老牧师在讲台上非常有精神的来阐述关于耶稣基督的大使命。 Tapi tiba-tiba saudara-saudara ada sesuatu yang saya tangkap yang membuat saya agak terperanjat. 但是突然间我内心有个感动，让我觉得不安。 Saudara, saya dengar 2 jam setengah orang ini ngomong. 我2个钟头半听到这个人讲到， Tidak satu kali pun dia bicara tentang I. 从来没有一次说过他自己。 2 jam setengah dia hanya membahas teks Alkitab. 2个钟头半，他只是在那边阐述关于圣经真经节。
Oh, saya kagum sama dia. 我非常尊敬他。 Dia melayani Tuhan sudah lebih dari 50 tahun. 他侍奉上帝超过了50年， Dan dia tidak punya kebutuhan sedikit pun untuk menceritakan, membanggakan dirinya. 他一点点都没有想把自己彰显出来。 Paulus memberikan contoh yang seperti itu, saudara-saudara. 保罗也如此的给他们做个榜样。 Ada orang lain yang membaca Alkitab dengan teliti, mereka menemukan satu hal. 有些人看了圣经，他们发现一件事情， Bahwa penghayatan Paulus terhadap anugerah, penghayatan pengertian Paulus tentang dirinya yang tidak layak, itu ternyata semakin hari semakin dalam. 就是说保罗他体会到关于这个恩典的内容，一天深是一天。 Saudara, ketika dia mulai melayani Tuhan agak awal, dia menuliskan surat Korintus ini. 当他刚开始侍奉的时候，他就写这个哥林多前书， Dan dia tulis, di antara semua rasul aku yang paling hina. 那他就这里说到，在使徒当中我是最微小的。 Beberapa tahun kemudian, dia menulis surat kepada gereja di Efesus. 几年过后，他又写信给以弗所教会， Dia bilang begini, saudara. 他这么说， Coba kita lihat Efesus pasal 3. 看以弗所书第3章， Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. 以弗所书第3章第8节， Paulus bilang, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. 我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典。 Aku adalah orang yang paling hina di antara segala orang kudus. 我在这个众圣徒中，我是最微小的。 Saudara, sebelum akhirnya dia dibunuh, 当他要面对死亡的时候， Paulus menuliskan surat yang terakhir. 保罗写他最后的书信， Surat ini ditujukan kepada anak rohaninya Timotius. 给他属灵的儿子提摩太。 1 Timotius pasal 1提摩太前书第1章 ayat yang ke-15. 第15节， Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. 这话是可信的，十分可佩服的。 Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 基督耶稣降世为拯救世人， Dan di antara mereka, di antara orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. 在罪人中我是个罪魁。 Saudara, berapa sering kita melihat orang semakin lama di gereja, semakin lama melayani, semakin lama menjadi majelis, dia menjadi orang yang semakin saleh. 弟兄姐妹们，有多少时候我们看到一个人做牧师也好，做执事也好，越长时间看到他越虔诚了， Semakin rasa diri hebat melayani Tuhan, semakin rasa diri benar, semakin rasa diri berhak, semakin rasa diri menjadi senior. 越长时间来侍奉，越觉得自己越厉害，好像越长辈，越有能力。 Paulus semakin dekat dengan Tuhan, semakin dia mengerti tentang anugerah, dia mengatakan, aku semakin tidak layak. 保罗他越亲近上帝，他越觉得自己是越不配的。 Awalnya dia membandingkan diri dengan semua rasul, dia bilang, oke, aku yang paling hina di antara semua rasul. 起初跟使徒们做比较，他说在使徒当中我是最小的。 Terakhir dia membandingkan diri dengan semua orang berdosa, dan dia mengatakan, aku yang paling berdosa. 最后他跟全部的罪人做比较，他说我是个罪魁。 Saudara, inilah orang yang mengajarkan kepada kita dengan jelas apa itu anugerah, apa itu tidak layak. 所以保罗教导我们，什么叫做恩典，什么叫做我们是不配的。 Saudara, barangkali ada di antara kita yang mengatakan, oh saya nggak sejahat dia. Saya tidak sejahat dia. 可能有些人说我没有像保罗那样十恶不赦。 Saya dari kecil lahir di keluarga Kristen. 从小我是从基督化的家庭里面 Papa 成 mama 长， ajak saya ikut sekolah minggu. 父母带我参加主日 Saya 学。 bertumbuh, saya besar di gereja. 我从小就是从教会里面长大的， Bagaimana saya mengerti makna anugerah ini? 我怎么能够明白这个恩典呢？ Saudara,
Memang ini satu proses. Ada perbedaan orang seperti Paulus dengan kita mungkin, kita merasakan ada kesulitan tertentu untuk mengerti. 是的，这是一个过程。保罗跟我们是一个不同的过程来明白这个恩典。 Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, saudara. 在路加福音的第7章里面， Tuhan Yesus ada ngomong sama Petrus begini. 主耶稣有对彼得这么说。 Jadi Lukas pasal 7 ayat 36 seterusnya ini mencatat Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. 这里说到耶稣被一个有罪的妇女膏抹。 Lalu ayat yang ke-40 dicatat begini. 第40节这么说。 Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Di 40节. Lalu ayat ke-41, Tuhan bilang begini. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. 路加福音第8章的第40节到第7章的第40节到43节，耶稣对他说：“西门，我有句话对你说。”西门说：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主有2个欠他的债，一个欠50两银子，一个欠5两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们2个人的债。这2个人哪一个更爱他呢？”西门回答说：“我想是那多得恩免的人。”耶稣说：“你断得不错。” Saudara, secara logika umum, orang yang merasa berhutang banyak dilunaskan itu yang lebih bersyukur. 弟兄姐妹们，按照我们平常的逻辑思想，一个人欠更多的债，得到更赦免，是他们的恩是更大的。 Tapi sebenarnya di dalam hal keselamatan, saudara-saudara, Tuhan akan berkata, hutangmu dan hutang Paulus itu aku bayar dengan harga yang sama. 但是在恩典里面，主耶稣说：“你所欠的债跟保罗所欠的债，我用同样的数字赦免你们。” Jangan kira engkau tidak sejahat Paulus. 不要以为我们没有保罗那么恶， Sehingga untuk mengampuni engkau, aku membayar lebih sedikit. 以至于好像上帝赦免我们的罪，他所付出的代价更小。 Sama, 其实是同样的， harganya adalah nyawa anak Allah. 这个代价是主耶稣基督的生命。 Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita belajar menghayati anugerah itu. 那问题是，现在我们怎样来回应这个恩典？ Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lihat Paulus. 今天神的话也告诉我们来看保罗的榜样， Belajar dari kehidupan orang ini, bagaimana engkau mengerti anugerah. 从保罗的生平，我们知道什么叫做恩典。 Bagaimana belajar orang ini, engkau melihat ketidaklayakan dirimu. 从他的生平，我们看到我们怎样是不配的。 Dan kalau engkau mengerti, maka engkau belajar seperti Paulus bagaimana meresponi anugerah ini. 同样的，我们从保罗的生平能够来回应这个恩典。 Saudara, ada sekelompok orang merencanakan kudeta. 弟兄姐妹们，有一群人，他们准备这个反革命，反政府活动， Mereka merencanakan untuk membunuh presiden. 他们想暗杀他们的总统。 Semua dipersiapkan di dalam waktu yang lama, berbulan-bulan, latihan dan persiapan semuanya. 几个月的时间，他们做好非常好的准备。 Satu kali ada satu acara, keluarga presiden akan menghadiri acara itu di satu tempat. 那么有一天有一次这个总统的家人要参加一个活动， Mereka putuskan, hari itu kita bunuh presiden. 他们就做个决定计划，那一天他们要暗杀总统。 Seorang ahli penembak jarak jauh, sniper sudah ditentukan untuk melakukan tugas ini. 一个远程的枪击手，他们已经预备了要暗杀这个总统。 Tunggu di atap sebuah gedung. 他们在一个很高的楼层里面预备， Lalu rombongan iringan kendaraan membawa keluarga presiden lewat.
当这个总统的家人他们经过的时候， Saudara dari tempat yang jauh ditetar, tas ditembak. 这个枪手就要开枪要射杀这个总统。 Tapi namanya mobil berjalan ditembak dari jarak sejauh itu, saudara, yang kena adalah anak presiden yang duduk di depan. 但是因为这个距离也比较远，而且车很多，被射中的是总统的儿子。 Tiba-tiba kaca pecah, wah, dan anaknya ditembak, mati langsung di situ. 这个枪开枪了，子弹射中了总统的儿子，以致他当场丧命。 Ini acara semua jadi kacau, jadi panik semua. 那么以致这个节目不能够再继续，异常混乱。 Saudara, ada satu orang berteriak tiba-tiba, itu di sana, itu di sana. Ah, Kebetulan sekali dia lihat ada tas, ada asap sedikit begitu. 突然间有个人喊在那边，枪是从那边射过来的，因为他突然看到那个有点反应。 Dan pasukan pengawal presiden, polisi langsung kepung gedung itu. 然后警察、军人立即把那个地方包围起来， Disegel gedungnya, diperiksa, dan akhirnya orang ini ketangkap. 那个大厦被包围起来，最后这个枪手被抓到， Lalu diadili. 然后受审判， Diputuskan di pengadilan, orang ini dihukum mati. 然后法院做出一个决定，这个人要受死刑， Lalu dia masuk ke penjara. 然后他被关在监牢里面。 Saudara, hidupnya di penjara itu dilewati hari demi hari, menunggu kapan hari H itu. 在监牢里面过的他的日子，在等候什么时候要接受死刑。 Dia cuma tunggu mati, saudara-saudara. 他在那边等死， Tunggu dirinya dieksekusi, entah dipenggal, entah ditembak, entah disetrum, entah disuntik, pokoknya dia cuma tunggu mati. 在那边就是等候接受，用什么方法来处死他。 Satu kali sipir penjara memanggil dia. 有一天，这个监狱长在叫他， Andre, datang sini. 安德烈，你过来。 Lalu dikasihkan satu surat. Ini ada satu surat dari presiden untuk kamu. 这里有一封总统的信给你， Dikirimkan lewat penjara ini. Saya buka. Ini adalah surat untuk kamu. 总统寄过来的信，这是给你的。 Saudara, orang itu terima surat ini. Saudara, ini adalah surat gerasi dari presiden. 弟兄姐妹们，这是总统的一封信，就是一个赦罪的信。 Presiden memakai hak prerogatifnya memberikan pengampunan kepada orang yang terhukum mati ini. 总统他有特权，可以赦免一个人的死罪。 Orang yang membunuh anaknya ini. 这个人杀死了总统的儿子。 Saudara, kalau engkau dan saya adalah orang yang menerima surat gerasi itu. 弟兄姐妹们，你跟我就是接受这个赦免赦罪的。 Nah, ini umpama kalau kita adalah dia, 如果我们是那个人， engkau senang nggak? 你喜不喜欢、高不高兴呢？ Saudara loncat nggak? 你开心吗？你会欢呼起来吗？ Orang ini senang, saudara-saudara. 这个人非常的高兴 Wah, dia loncat. 他跳起来 Oh, selamat, aku bebas. 我自由， Aku bebas dari hukuman mati. 我自由，我的死罪我可以免。 Waduh, dia kesenangan sekali. 他非常的高兴 Lalu sipir penjara mengatakan, tunggu dulu. Dre, masih ada satu surat lagi. 但是这个监狱长对他说：“等一下，还有一封信， Ini surat pribadi untuk kamu, saya nggak berani buka. 这是一个个人的书信给你的，我不敢看。 Bawa pulang, baca baik-baik di rumah. 你回去以后，你在家里好好的去看。 Iya, makasih. 好的， Nanti aja. 谢谢，等下。 Pokoknya yang penting sekarang saya pulang dulu, bebas. 总之，我现在自由了，我可以回去了。 Saudara, dia pulang. 他回去， Dia sampai di rumah, 他到了家里面， masuk di kamar, 回到房间里面， dia buka amplop ini. 他打开第二封信， Ini adalah surat pribadi presiden. 这是总统的一个个人信。 Kepada saudara Andre, saya Presiden Indonesia memanggil engkau pada hari tertentu, tanggal tertentu, datang ke istana. Saya ingin bertemu engkau. 安德烈先生，我以总统的身份来通知你，在某天某日那天，你来到总统府来见我。 Kalau kita adalah orang ini, saudara pergi nggak? 如果我们是这个人，我们要不要去呢？ Dia pergi, saudara. 他去， Dia cari bajunya yang paling rapi. Hari itu dia pakai, dia bawa surat panggilan, dia pergi ke istana.
那一天，他就穿他最好的衣服，带着这个总统给他的信去见总统。 Penjaga istana lihat ada orang datang, kucuk-kucuk mau masuk. Nanti dulu mas, mau kemana kamu? 总统府的看门看到他要来，就先把他拦住，说你要找谁？ Mau ketemu presiden. 要见总统。 Nanti dulu, ini rupamu mau ketemu presiden apa ini? Kamu ini siapa? 先不要来，你先不要进来，你是谁呢？ Oh ini Pak, tolong lihat nih. Saya, ini loh KTP saya dipanggil presiden. 然后他就把那些信呈上去，说我就是这个人，总统想要见的。 Ya wis lah kalau begitu. Ya, oke, ayo ikut saya bawa kamu. 然后 ketemu 这个 presiden. 看门的看到这个保安看到了以后，就把他带进去， Lalu ketemu dengan presiden di kantornya. 然后在总统的办事处里面跟总统相见。 Oh, presiden bangkit salami dia. Silakan duduk Andre. 总统就跟他握手，叫请坐。 Lalu dia bilang begini, Dre, begini ceritanya. 那么总统对他就这么说： Si bapak penjaga kebun ini loh. Bapak tukang kebun di istana sudah kerja 40 tahun. Dia sudah pensiun. 总统府里面这个园丁呢，已经工作了40年，他已经要退休。 Saya kepingin kamu gantikan dia. 我希望你能够代替他。 Mau nggak kamu bekerja di istana? 你愿不愿意在这个总统里面工作， Menggantikan si tukang kebun yang tua itu. 来代替这个园丁？ Saudara, orang ini dia pikir beberapa detik terus dia tanya, 这个人想了一下，他就问 maaf ya Pak Presiden, 对不起，总统， saya cuma mau tanya nih, 我只是想问一下， hari itu waktu Bapak kasih surat gerasi, itu surat itu tulus nggak Pak sih? 那天你给我这个赦罪的书，你是真心诚意的吗？ Tulus atau ada paksaan? 是诚心的、真心的，还是是非常被动呢？ Oh, Presiden bilang tulus, nggak ada paksaan apa-apa, tulus. 总统说我是非常真诚的，没有任何的一个强迫。 Lalu orang ini bilang begini, 然后这个人这么说， kalau gitu Pak, boleh nggak kasih saya waktu beberapa hari, saya pikir-pikir. 如果这样子的话，请你给我几天时间，我去好好的想一下。 Presiden bilang boleh, 总统说当然可以， silakan engkau pulang, engkau pikir. 你回去好好想一想， Saya tunggu engkau kembali. 我等你再回来。 Lalu orang ini pamit permisi pulang. 然后这个人告别回去， Saudara, dia bilang minta waktu beberapa hari untuk mikir. 他说给我几天时间，我好好想一想。 Bahasa lainnya adalah kamsia. 你换一句话说，他谢谢。 Aku dipanggil ke istana, tak kira mau dijadiin menteri. 总统教我，我以为要给我一个部长的位置。 Aku pikir aku akan dijadikan Zongtongfu Teguanja, itu apa itu? Pengurus rumah tangga, kepala rumah tangga istana. 我以为总统叫我来，给我一个这个总统府的管家一个职位。 Tahu-tahu ditawarin suruh jadi tukang kebun. 不知道原来他叫我做一个园丁。 Di penjara itu loh aku tiap minggu, tiap hari kerja bakti, bersihin kebun, oret-oret kebun. 在这个监狱里面，那个时候我是每天在那边当园丁，来整理他们的花园。 Sekarang disuruh jadi tukang kebun lagi. 现在又叫我做一个园丁。 Saudara, dia nggak pernah kembali ke istana. 他从那个时候他就再没有回去总统府那里。 Saudara dan saya mengatakan kita ini diselamatkan oleh anugerah. 弟兄姐妹们，我们是否说我们是因着上帝的恩典得到赦免？ Kita menyanyikan pujian semua adalah anugerahnya. 我们唱刚才那首诗歌，一切都唯独上帝的恩 Kita 典。 bahkan menyanyikan pujian saudara-saudara, sama-sama kita nyanyikan, maukah engkau menjadi roti yang dipecahkan bagiku. 刚才我们也一同来唱那首诗歌，我们愿意成为上帝主耶稣所掰开的饼， Ini seolah Tuhan tanya sama kita, 好像主耶稣正在问我们： maukah engkau menjadi anggur yang dicurahkan 你 bagi aku? 是否成为被倒出来的？ Dan lalu kita menyanyikan terakhir, aku mau jadi roti
yang dipecahkan bagimu. 然后我们回应说：“我愿意成为你所掰开来的饼， Aku mau menjadi anggur yang dicurahkan bagimu. 我也愿意成为你手所倒流出来的杯， Aku mau menjadi saksimu. 我也愿意成为你的见证。” Betulkah itu, saudara? 弟兄姐妹们，是真的吗？我们有这样的一个回答。 Kalau betul kita orang yang mengerti anugerah, 如果我们真的是明白恩典的人， Paulus bilang itu adalah satu-satunya respon yang pantas untuk anugerah yang sudah kita terima. 保罗说，这是一个唯一的一个答案，我们来回应上帝所给我们的恩典。 Tidak ada cara lain kita meresponi anugerah kecuali kita mengatakan, Tuhan, ini hidupku yang Engkau telah tebus. 没有任何的一个回应来配得来接受上帝的恩典，唯独把自己献上，说主啊，我在这里，求上帝使用我， Pakai hidupku Tuhan, 求主使用我一生， sak maumu. 随上帝要怎么样使用。 Dan pada waktu kita lakukan itu, kita tidak merasa diri kita yang hebat. 当我们如此行的时候，我们就不会觉得自己了不起， Karena kita tahu itu pun kasih karunia Tuhan 因为 yang 我们知 memampukan 道 kita. 这一切都是上帝的恩典。 Paulus bilang itulah respon anugerah yang paling benar. 保罗说，这才是真正我们怎样来回应上帝的恩典。 Mari kita belajar dari Paulus. 我们来学习保罗， Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, simpan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. 主啊，把你的真理放在我们心里面。 Lebih dari itu, beri kami kekuatan, kemampuan untuk mewujudkannya. 求主你也再次把恩典能力赐给我们，让我们可以行出来， Jadikan kami orang-orang yang mengerti anugerah 让我们成为一个能够明白恩典的人， dan meresponi anugerah dengan benar. 来用正确的态度来回应你的恩典。 Hidup kami sudah dibayar tuntas, ditebus menjadi milik-Mu. 我们的生命已经被你所救赎，成为你的。 Pakai kami Tuhan, 求主你使用我们， pakai kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah rencanakan buat 求 kami. 主你来使用我们，按照你所计划的来实行。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祈求， Amin. 阿门。